Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hai, awak semua apa khabar? Cikgu harap awak semua berada dalam keadaan yang sihat. Awak semua dah mandi? Awak semua dah sarapan tak? Cikgu harap semua telah mengambil sarapan sebelum hadir ke kelas ini ya. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, jom kita nyanyi lagu Selamat Pagi. 1, 2, 3. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi semua. Apa kabar, kabar baik di sini. Mari kita belajar. Tulis dan membaca, biar sampai berjaya. Yeay, bagusnya awak semua. Okey, aktiviti kita yang pertama pada hari ini ialah mengenal emosi diri. Jom kita belajar. Apa itu emosi ya? Awak semua tahu tak? Emosi itu apa? Emosi adalah perasaan yang dialami oleh kita pada setiap hari. Pada hari ini, kita akan belajar 4 jenis emosi, iaitu gembira, sedih, marah, dan takut. Jom kita tengok perkara-perkara yang boleh membuatkan kita berasa gembira, atau sedih, atau marah, atau takut. Jom kita tengok sama-sama. Emosi diri yang pertama ialah gembira. Cuba awak semua bagi tahu cikgu. Apakah perkara-perkara yang boleh membuatkan awak gembira? Jom kita lihat. Apakah perkara yang boleh membuatkan seseorang itu berasa gembira? Okey, mari kita lihat apakah perkara-perkara yang boleh membuatkan kita berasa gembira. Yang pertama ialah kita menyambut hari lahir kita. Terusnya ialah apabila kita mendapat sesuatu ataupun hadiah daripada orang lain. Kita juga akan berasa gembira sekiranya ibu bapa membenarkan kita untuk bermain bersama kawan-kawan. Dan akhir sekali, kita juga akan berasa gembira sekiranya ibu bapa mengajak kita untuk pergi melancong ke tempat lain. Emosi diri yang kedua ialah sedih. Apakah perkara-perkara yang pernah membuat awak sedih? Sebagai contoh, kita akan berasa sedih sekiranya makanan yang kita belikan terjatuh daripada tangan. Kita juga akan berasa sedih sekiranya barang mainan kita diambil oleh orang lain. Emosi seterusnya ialah marah. Cuba awak bagi tahu cikgu. Apakah perkara-perkara yang pernah membuatkan awak marah? Antara perkara yang boleh membuatkan kita marah ialah apabila orang lain merampas alat permainan milik kita. Seterusnya, kita juga akan marah sekiranya seseorang itu mengejek kita. Kita juga akan marah apabila seseorang itu memulakan pergaduhan dengan menarik rambut kita. Siapa tak marah kena tarik rambut, sakit tau. Emosi yang terakhir ialah takut. Awak pernah takut dengan apa-apa tak? Selalunya kita akan berasa takut dengan sesuatu disebabkan oleh pengalaman masa lalu kita. Antaranya ialah kita akan berasa takut apabila terdengar bunyi guruh. Kita juga akan berasa takut apabila ditinggalkan berseorangan di rumah. Dan kita juga akan berasa takut apabila terdapat serangga atau haiwan yang berbahaya berada di sekeliling kita. Setakat ini sahaja pembelajaran kita tentang emosi. Ingat, kita telah belajar 4 emosi, iaitu gembira, sedih, marah, dan takut. Sebelum kita menamatkan PDPR kita pada hari ini, jom kita selesaikan tugasan. Tugasan yang pertama ialah awak dikehendaki untuk memadankan
situasi dengan emosi yang betul. Tugasan yang kedua ialah awak perlu mengambil 4 gambar swafoto berdasarkan kepada emosi-emosi yang telah dipelajari. Ingat, ada 4 emosi ya. Gembira, sedih, marah dan takut. Cikgu harap semua dapat menyiapkan tugasan yang diberikan pada hari ini juga. Jangan lupa hantar kepada cikgu sebelum pukul 5 petang. Hello everyone. Now let's continue our lesson by learning early mathematics. Today we will learn to match similar pairs of objects and to match different pairs of objects. What is pairs of objects? Pairs of objects is something that we often use in our daily life. We need to use the object in pair, cannot use only one. For example, if you use socks, you have to use both of it. You cannot only use one socks. It's really weird, right? So, the pairs of objects is the objects that we need to always use both of it together. So, let's continue to match the similar pairs of objects. The similar pairs of objects is the pairs that have the same shape, same color, or same size. For example, glove, slippers, shoes, and socks. Let's move to the different pairs of objects. The different pairs of objects is the object that we use in pair, but they have different shape, different color, and different size. For example, we use shoes and socks. Sometimes the size of shoes that we use is not the same as the size of socks that we use, but both of these we need to wear it together. The next example is a shirt and a trousers. Yeah, of course lah. If we use a shirt, we have to use a trousers or a pants or a shorts. We cannot only use shirt. This is the pairs that different in shape, size, or color, but it is suitable to use them together. The last example of different pairs of objects is the badminton racket with a shuttlecock. You need a racket and a shuttlecock to play badminton. You don't play badminton by using a racket and a ball, right? Yeah, all of these things are the common pairs that we often use in our daily life. I hope everyone understand and can differentiate between the similar pairs of objects and the different pairs of objects. Now, let's do the exercise. I need you to click on the link provided and do the exercise. The first exercise is to match similar pairs of objects, and the second exercise is to match the different pairs of objects. Oh wait, I have additional exercise for all of you. I want you to find 3 different pairs of objects in your house. Find it and take a picture and send it to me. Remember, all of this work, you need to send it to me before 5 p.m. Thank you for your cooperation. See you again tomorrow. That's all for today. Bye.